Hello, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harap semuanya sehat dan baik-baik belaka. Terima kasih saya ucapkan kepada anda di luar sana yang bersama-sama dengan sesi live kita pada petang ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor atas kepercayaan dan juga tanggungjawab yang diberi kepada saya untuk berkongsi dengan anda tentang tajuk kita pada petang ini. So, apa yang kita nak belajar pada hari ini? Hari ini tajuk kita adalah penyuntingan video menggunakan aplikasi telefon pintar. So, apabila kita bercakap tentang apps, kita bercakap tentang apps, sudah tentu ada banyak apps, aplikasi komputer yang kita boleh muat turun sama ada melalui Play Store ataupun Google Play Store. So, apa yang kita akan gunakan pada hari ini? Okay, tolong share pada slide. Okay, dalam banyak-banyak apps, hari ini saya akan share dengan you all adalah apps CapCut. So CapCut ni adalah antara apps yang popular lah digunakan dekat Malaysia dan sekarang dia ada dua version, yang free dan juga yang berbayar. Of course kita akan gunakan yang free lah. Siapa tak suka benda free kan? Okay, so nama saya Ana Rana Pataniah, but I will go to for my commercial name Ana Pataniah, dan you all boleh cari tentang diri saya melalui YouTube ataupun TikTok ataupun boleh saja pergi ke mylink.la.anapataniah. Okay, tanpa membuang masa, sebelum itu, okay, kepada anda di luar sana, saya ada sediakan tutorial step by step di mana bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk tutorial petang ini, you all boleh scan pada QR code ini dan download daripada channel Telegram. Kalau sibuk kan nak tengok lagi, nak buat lagi tak dapat, tak apa. Selepas ini saya percaya ada rakaman live kita ini boleh ditonton semula dalam FB PPWS Negeri Selangor dan you boleh tengok balik dan you all boleh buat latihan itu pada masa you punya free time, okay? Okay, kenapa kita kena belajar editing? Sebab saya percaya sekarang ni kan, bila kita ambil phone, kita boleh switch kepada foto, picture, video dan kita boleh je ambil video. Dah boleh terus upload dekat media sosial dan sebagainya. Tapi kenapa kita kena edit dahulu sebelum kita upload? Okay, reason yang pertama adalah kita nak memberikan video kita lebih impactful, lebih memberi kesan kepada penonton. Contohnya, okay, kalau saya bercakap macam ni tanpa ada subtitle, contoh kita tengok cerita Korea lah kan, cerita Korea tak ada subtitle, boleh tak kita faham cerita tu? Okay, kita tengok cerita, kita faham lah. Cerita tu dia tengah marah, tengah sedih, tapi kita tak dapat feel sangat sebab tak ada subtitle. Okay, so sama juga dengan kalau kita bercakap macam ni, kalau kita ada caption, jadi sudah tentunya video itu lebih impactful. Ataupun kita nak buat video masakan, and then kita keluarkan satu caption, hari ni nak masak rendang daging tetel, asam pedas daging tetel. So kita keluarkan wording. Jadi video itu lebih impactful. Okay. Kemudian reason yang kedua adalah apabila kita edit, kita boleh share dekat pelbagai platform. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram dan pelbagai lagi. Jadi orang boleh akses video kita daripada mana-mana saja. Okay. Kemudian apabila kita ada letak kita punya caption, ada editing yang mana yang tergagap-gagap, bergegar-gegar, blur dah kita buang, kita dah edit. Jadi video kita lebih nampak profesional. Okay. Yang seterusnya adalah engagement. Engagement tu maksudnya bila orang tengok video kita, orang lebih faham, orang lagi nak tengok lebih, itu adalah engagement. Dan it's the new big thing. Sebab sekarang ni orang dah nak go for video. Orang dah tak cukup dengan gambar-gambar semata-mata. Orang nak video. Kalau gambar-gambar pun orang nak buat gambar-gambar tersebut menjadi slideshow. Okay, yang bergerak. Orang nak video dah sekarang. Jadi nak tak nak kita mestilah berarih mengikut peredaran zaman. Okay. Jadi untuk you all yang bersama-sama dengan live kita pada hari ini, pastikan you all stay sampai ke penghujung dalam tempoh sejam ini kerana apa yang saya akan share dengan you all adalah lebih kepada macam mana kita nak edit video supaya ia sesuai untuk kita menjalankan perniagaan. Okey. Seterusnya. Okey, saya buat perbandingan ada beberapa free account apps ni lah yang saya pernah gunakan.
Sebab kalau saya nak listkan buat comparison semua apps yang ada sudah tentulah terlalu banyak. Jadi saya listkan 4 apps yang saya pernah cuba dan apakah pro and con untuk setiap jenis tersebut. Okay, first kita tengok dari segi watermark. Ini adalah free account watermark. Kalau yang tak ada watermark adalah VN dan juga CapCut. Manakala untuk KineMaster dan juga Filmora dia ada watermark. Dan kalau KineMaster tu dia besar, dia macam watermark yang transparent tapi besar. Jadi bila besar dia mengganggu. Nampak tak profesional. Begitu juga Filmora. Filmora dia ada end of the video tu nanti akan ada Filmora. Yes, CapCut pun akan ada di end of kita punya video akan keluar CapCut, edited by CapCut. Tapi kita boleh buang klip tersebut. Saya biasanya akan buang, saya tak suka orang tahu saya guna CapCut. Okay, so itu yang pertama, watermark. Jadi kita bila kita nak gunakan benda yang free ni make sure tak ada watermark supaya video kita tu nampak lebih profesional. Yang kedua, berapa banyakkah projek yang kita boleh buat menggunakan free account? Okay, kalau CapCut unlimited. Unlimited. Dia tak adalah boleh 10 je, 5 je, 100 je, tak. Dia unlimited. Tetapi kalau VN 100. KineMaster pun unlimited dan Filmora pun unlimited. Okay, kemudian multi-track editor. Multi-track editor ni adalah satu fungsi yang paling penting pada saya bila kita bercakap tentang editing. Tak kisahlah sama ada app untuk phone ataupun PC, mesti ada fungsi multi-track. Sebab ia memudahkan kita untuk edit kita punya isi-isi dalam tu lah. Okay. Jadi semua apps ini memang ada multi-track. Cuma yang tak bestnya CapCut ni dia hidden. Dia akan hanya aktif tu untuk first layer, main layer saja. Manakala layer-layer lain tu dia akan hidden. Jadi mungkin untuk first time user gunakan CapCut ni dia macam panik. Mana tadi ada tiba-tiba dah hilang. Tak, dia sebenarnya tak hilang tapi dia hidden. Okay, dia akan collapse dan hidden kan. Yang itu yang tak best lah pada saya CapCut. Okay, kemudian chroma key. Chroma key ni maksudnya kalau kita ada green screen ataupun blue screen kat belakang, kita boleh buang supaya kita ni nampak macam kita sekujur tubuh kita lah. So itu adalah chroma key. So semua function, semua apps memang ada chroma key. Dan yang best lagi CapCut ni walaupun kita tak ada green screen atau blue screen, even kalau macam ni lah macam saya ni, ada katakan saya jalan-jalan dekat tepi semak pun, saya boleh buang semak-semak tersebut dan biarkan sekujur badan saya menggunakan fungsi cut off. Okay, bukan chroma key, cut off. Satu lagi fungsi lain pada CapCut yang pada saya best lah. Okay. Kemudian, okay, setting-setting lain, manual setting. Okay. Kalau you tengok perbandingan kat sini, ada yang ada 3 write, ada yang 2 write. Okay, maksudnya kita boleh ubah size resolution. Resolution ni semakin tinggi resolution tersebut, semakin besar size file. Jadi saya recommendkan untuk you pilih size yang paling besar yang apps ataupun phone itu boleh support. Sebab kita tak naklah bila kita dah edit penat-penat, tiba-tiba bila kita dah upload dekat kita punya media sosial, kualiti video tersebut compress. Jadi blur-blur, tak cantik, tak sharp. Okay? So ambil yang paling tinggi. Kemudian frame rate. So frame rate by default biasanya 30 frame per second. So you ambil 30 frame per second. Tapi dalam CapCut dia ada up to 60. Jadi frame rate ni pun semakin tinggi frame rate, kualiti video you lebih bagus. Jadi of course lah bila kualiti lebih bagus, jadi size file pun lebih besar. Jadi saya tengoklah kadang-kadang saya kekalkan dengan 30 frame rate per second. Sometimes saya go to 60. Sebab kenapa? Bila 60 tu dia file dia sangat besar lah, jadi makan space pun. Okay. Tapi itu pulang pada you lah. Okay, kemudian adakah apps tersebut support 4K? Yes, semua apps ni kecuali Filmora. Filmora ni memang tak best sebab dia hanya untuk free user up to 720 saja. Kecil sangat. Jadi bila kita tengok, kita upload dan orang tengok dekat laptop, dekat PC ataupun dekat TV, kecil dia pecah. Kalau kat phone okey lah sebab phone memang kecil kan. Jadi that's why saya tak gunakan Filmora. Jadi CapCut boleh up to 4K. Cumanya CapCut dia macam 2K/4K. Jadi saya rasa 2K, 4K tu dia depends pada kualiti asal video tersebut. Kalau kualiti asal you shooting adalah
4K, then dia boleh up to 4K punya resolution. Okay. Kemudian boleh tak kita install font-font lain? Boleh Kalau semua apps ni kecuali Filmora, semua apps ni support untuk you install. Okay, daripada website lain lah. Jadi maksudnya kalau yang ada built-in dalam apps tersebut mungkin tak banyak, font tu tak cantik, you tak suka, tapi you boleh cari font lain dekat website dan you boleh install semula. Okay, template. Okay, template dalam CapCut ni memang banyak. KineMaster pun banyak. Okay, tapi dekat VN tak ada template, dekat Filmora ada, menarik juga. Tapi kerana kualiti 4K tu saya tak recommend you untuk gunakan Filmora. Okay, dan stiker-stiker, template-template yang ada dalam apps ini, okay, you nampak tak saya ada tanda love 3, love 1, love 2 dan tanda right. Okay, apa maksud dia? Okay, yang love 3 tu memang super best. Kalau you tanya saya antara keempat-empat ni mana paling saya love, jawapan saya adalah KineMaster. Tapi nanti saya bagi tahu kenapa saya tak ajar KineMaster. Okay, memang saya love sangat. Saya bagi 3 hati, 3 love tu. Okay, manakala CapCut saya bagi 1 love. Filmora saya bagi 2 love. Tapi VN saya hanya tanda tick. Maksudnya ada tapi saya tak fall in love dengan template yang diberikan. Okay. Okay, kenapa CapCut? Saya nak ajar CapCut. Okay, pertama. CapCut ni adalah apps yang dibangunkan oleh ByteBrains, iaitu company yang sama dengan TikTok. So sekarang ni kita memang tengah trendy dengan TikTok, that's why ramai orang guna CapCut. Okay, kemudian jadi setting algoritma dia pun maksudnya dia sync lah antara CapCut dan juga TikTok. Dan ramai influencer sekarang ni yang menggunakan CapCut. Dan dia senanglah digunakan sebab banyak template-template yang disediakan oleh CapCut. Okay, saya bandingkan kalau katakan kita nak opt kepada premium account, berapakah harga yang perlu kita bayar? Okay, saya sebenarnya tak berapa nampak sebab sebab bila saya share screen macam ni dia kecil Jadi nanti you all boleh tengok balik. So ini adalah harga dia. So kalau CapCut ni dulu dia memang totally free dulu, memang best lah. Tapi sekarang dia ada banyak features-features yang menjadikan CapCut tu lagi best. Tapi kalau kita nak beli dia agak mahal lah, kalau setahun tu 300 lebih. Kita boleh beli juga secara monthly, maksudnya kita bayar lah. Tapi sebenarnya kalau you gunakan yang free pun okay. Sebab apa? Kalau as long as you gunakan yang free dan tak ada watermark, then pada saya it's okay. Okay. Kalau VN dia cheaper, dia lebih murah. Okay, tetapi saya kata tadi templates dia tak banyak. Templates untuk tulisan tak banyak. Jadi tak best lah, kita tak nak banyak kerja kan. Kita nak benda cantik tapi tak banyak kerja. Okay. Filmora template dia memang cantik. Tetapi kualiti dia, okay, even kalau kita beli pun dia tak support up to 4K. Dia murah. Filmora murah, 100 lebih saja dan untuk lifetime. Maksudnya you bayar untuk sekali seumur hidup. Okay. Tapi dia tak support up to 4K. That's why saya tak gunakan Filmora. KineMaster, yes, memang super best. Tapi dia terlalu mahal. Untuk setahun dah up to 500. Pernah lah one time dia bagi promotion 200 lebih untuk setahun. Dulu yes, saya pernah gunakan KineMaster yang premium. Memang masa tu senang je. Masa tu RM99 saja. RM99 selepas convert daripada dolar. Tapi sekarang dia dah terlalu mahal. Tapi walaupun dia mahal, sebenarnya lesen itu adalah untuk 5 device. Tapi yelah kita bukannya banyak sangat device pun. Kan? Jadi rasa tak berbaloi. Jadi saya dah tak gunakan KineMaster, saya kembali, saya pernah guna VN sekejap tapi bila saya tengok CapCut ni ada banyak template yang lebih menarik. Jadi saya switch back kepada CapCut. Okay, ini adalah aplikasi-aplikasi asas yang you boleh gunakan. Okay, kalau you nak gunakan yang percuma, totally percuma, then boleh gunakan CapCut dengan VN sebab walaupun version yang percuma tetapi dia tak ada watermark. Itu yang paling penting pada saya, tak ada watermark. Kemudian, apa itu royalty free song? Maksudnya, lagu-lagu copyright ni kalau you gunakan, contohnya katakan you edit dan upload dekat YouTube. YouTube ni kalau dia tahu you gunakan lagu-lagu yang ada copyright, dia memang akan
bagi tahulah mengatakan bahawa video you memang ada copyright song dan apa yang berlaku, tak ada apa berlaku pun sebenarnya. Video tu orang boleh tengok, orang boleh dengar kalau ada muzik. Cuma apa berlaku kalau katakan you dah entitled untuk dapat apa? Dapat duit daripada iklan-iklan dekat YouTube, tapi that particular video takkan ada iklan. Jadi rugilah. Macam saya sendiri, saya punya YouTube channel saya memang dah melayakkan saya dapat duit lah kan. So memang kalau you tengok saya punya channel Anna Patania, memang akan ada iklan-iklan. Kat situlah sumber pendapatan sebagai YouTubers. Jadi kalau video tersebut ada lagu-lagu copyright, saya sebagai content creator, saya memang akan dapat notification lah mengatakan content tersebut ada copyright dan saya tak akan dapat duit. Rugilah. Rugi sebab pada saya nak menjana pendapatan secara pasif melalui YouTube. Jadi saya kena pastikan video saya dekat YouTube tiada copyright song. Okay. Kalau Instagram dengan TikTok memang jahat. Sangat-sangat jahat. Sebab apa? Kita dah pernah edit kita dah letak lagu, kita dah rasa lagu tu dah sesuai dah dengan kita punya konten tersebut. Bila kita upload, kemudian dia dapat detect bahawa lagu itu adalah lagu copyright, dia terus mute kan. Katakan dalam video tersebut saya tengah bercakap bla bla bla, and then ada sedikit lagu background music yang ada copyright, dia terus mute kan. Jahat TikTok dengan Instagram ni. Tetapi you kena tahu dia punya algoritma. Sebab sometimes lagu tersebut lepas je dekat TikTok, tapi bila konten yang sama saya masukkan dekat YouTube, YouTube dapat detect dia copyright. Dekat TikTok lepas tapi dekat YouTube tak lepas. Sometimes dekat YouTube lepas, dekat TikTok tak lepas. Jadi sometimes kita kena try and error lah. Jadi kalau you tengok lah kalau you free nanti you tengok saya punya channel. Satu channel tu saya berbuka puasa di Masjid Negara masa bulan puasa hari tu dengan kawan saya daripada China. Dekat TikTok lagu dia memang syahdu gila, memang sesuai sangat dengan konten tersebut. Bukan buka puasa. Saya hantar parents dia pergi airport. Konten tersebut juga saya letak dekat YouTube, tapi dia dapat detect lagu tersebut copyright dan saya terpaksa tukar lagu lain. Okay? Supaya lepas sebab saya nak dapatkan duit kan daripada iklan-iklan dekat YouTube. Tapi bila saya masukkan lagu lain, mood dia dah tak sama. Okay? Nanti cuba tengoklah TikTok saya Anna Patania, YouTube saya pun Anna Patania. Bukanlah nak promote juga, tapi sebenarnya saya nak cerita pada you all tentang perbezaan copyright antara dua platform ini. Kemudian kalau you nak install apa-apa phone lain selain daripada yang ada dalam phone, you boleh pergi pada dafone.com. Ini website dafone.com, and then you boleh download phone tersebut dan install lah. Okay, kemudian katakanlah you nak dapatkan lagu-lagu lain dan you nak convert kepada MP3 supaya kita boleh gunakan sebagai background. Ini adalah antara website yang you boleh gunakan untuk you convert. Sama ada lagu tu daripada YouTube ke apa, you boleh convert kepada, maksudnya lagu tersebut dalam video and then you convertkan daripada video kepada MP3 sebab nak dapatkan MP3 saja. Tapi ini tidak dijamin copyright free. Okay. Kemudian you juga boleh gunakan website yang sama, YTMP3 ni, untuk convert kan. Katakan you nak dapatkan video daripada YouTube, sometimes mungkin kita perlukan jugalah video daripada YouTube untuk support kita punya editing kan. So you boleh download dan Black Hole ni untuk Android sahaja. Okay, kemudian sekarang ramai orang mencari video dan mencari gambar-gambar daripada Pinterest. So dekat Pinterest ni untuk pengguna iOS, dia ada website dia tak ada apps. Ni adalah website dia, pinterestdownloader.com. Untuk iOS. Tetapi untuk pengguna Android, nanti saya akan tunjukkan bila saya share screen daripada phone dia adalah video downloader. Dia ada banyak dekat Android ni, dia senang sikit sebab dia banyak apps yang free. Kalau macam iOS ni banyak apps yang berbayar kan.
Jadi kalau Android dia boleh gunakan apps ini untuk download daripada Pinterest. Kenapa? Sebab saya sebenarnya nak mengajar you all lebih kepada editing untuk business lah kan. Sometimes kita nak jual baju Joyah contohnya. Sekarang kan baju Joyah, jersey Joyah tu dia viral kan. Jadi video tersebut ada dalam Pinterest, ada dalam TikTok. So kita nak download video tersebut supaya kita boleh guna semula dengan editing untuk kita share pula dalam kita punya Shopee ke media sosial dan sebagainya. Okey. Soalan yang selalu terimalah, boleh tak gunakan CapCut dekat komputer? Sebab apa? Nak edit dekat phone ni kecil, makcik dah tua, mata pun dah kelabu tak nampak kan, macam saya jugalah. Okey. Jadi jawapannya tak boleh. Maaf, tak boleh sebab CapCut ni adalah apps. So bila kita cakap apps, dia adalah app untuk phone. Tetapi dia. Boleh install BlueStack ataupun Nox Player. Saya boleh recommendkan BlueStack lah sebab saya dah pernah gunakan BlueStack. Sebab BlueStack ni umpama emulator. Sebab PC kita ni adalah Windows. Phone kita adalah Android. Dia adalah otak yang berbeza, language yang berbeza. Jadi bila kita nak install apps Android di dalam Windows, kita perlukan ada translator lah. Macam kita nak cakap dengan orang Cina tu tak gerti cakap Melayu, tak gerti, bahasa Inggeris tak gerti, jadi kita perlukan translator. Macam itulah. Emulator nama dia BlueStack ataupun Nox Player, install kat PC and then you install CapCut. Then baru boleh. Tapi jalan kerja dia banyak sikit. Dekat saya punya Telegram video editing tu ada nota dia macam mana you nak install menggunakan BlueStack. Okay, sebab jalan dia banyak jadi saya nak cerita kat sini aku tak sempat masa kan. Jadi you boleh tengok nota tu dah ada kat situ. Alright. Ini adalah paparan BlueStack yang terkini. Saya tak pasti version keberapa tapi macam ni lah you install. Jadi bila you install dekat PC ataupun dekat laptop you, seolah laptop you berfungsi sebagai Android. Okay. Kemudian bila kita nak buat editing, selain itu you kena faham juga tentang ratio size. Kita nak edit video, kita nak upload ke mana? Sebab upload ke mana itu akan membezakan size editing kita. Okay, contohnya kita nak jual dekat Shopee. Okay, saya dah tengok beberapa video dekat Shopee, size apa yang paling sesuai. So saya bandingkan size ini dia adalah size 1:1. Okay, dekat CapCut nanti memang ada size 1:1 iaitu size Instagram. Jadi you pilih. Sebab kalau saya gunakan size 1:1, size dia petak macam ni. Kalau saya gunakan size 16:9, dia sangat kecil. Sebab video dekat Shopee kita tak boleh rotate macam dekat YouTube. Jadi 1:1 ataupun 16:9. Tapi saya lebih recommend you gunakan 1:1. Tak boleh ke nak gunakan size macam size TikTok 9:16? Bukan tak boleh, cumanya tengok 16:9 bila saya masukkan dekat Shopee ni kalau you tengok Shopee nanti paparan dia memang bahagian atas ni untuk gambar dan untuk video. Jadi kalau you punya video tu full, dia still akan terpotong separuh kan, jadi tak cantik. Jadi alang-alang biar bila orang tengok kita punya kedai kat Shopee kita tu orang dah nampak the whole video tu. Seketul video tanpa orang perlu buka besar. Okay, jadi kalau nak buat video untuk Shopee, make sure 1:1. Okay, sama juga dengan kalau you nak buat video untuk Instagram. Cantiknya adalah 1:1 ataupun 3:4. 3:4 tu panjang sikit tapi bukannya full screen. Sebab kita kena faham orang tengok IG, orang buka IG adalah orang akan tengok phone secara melintang secara menegak. Secara menegak. Jadi saiz menegak ini adalah 1:1 ataupun 3:4. Itu yang sesuai. Kalau you buat saiz 9:16 nanti akan terpotong bila you upload dekat Instagram. Tak cantik. Okay. Seterusnya untuk FB. Okay, FB pun lebih kurang macam Instagram.
Orang tengok FB, biasanya orang main Facebook ni guna phone lah kan. Jarang-jarang lah dekat PC. PC kalau kat office je lah kan. Curi-curi masa tengok kat office, yes PC. Tapi orang biasa gunakan phone jugalah media sosial kan. Jadi saiz yang sesuai adalah 1:1 ataupun 3:4. Sama macam IG. Okey, katakanlah just nak meniaga menggunakan WhatsApp. Kan nak meniaga dekat taman-taman, dekat jiran-jiran sebelah, ahli keluarga, gunakan WhatsApp business. Jadi yang sesuai pun adalah 1:1. Sebab bila kita gunakan WhatsApp, yang ini yang saya screenshot ni adalah WhatsApp business jadi dia ada katalog. So dekat katalog ni kita nak nampak katalog tu, nampak seketul-seketul video tu cantiknya 1:1. Jangan buat 16:9 Tapi kalau you nak meniaga dekat TikTok, sama ada sebagai seller ataupun sebagai affiliate, so TikTok kena cantiknya adalah 9:16. Sebab orang tengok TikTok ni full screen kan. Jadi kena edit sebagai 9:16. Okay, agak-agak YouTube macam mana? Apa ratio yang sesuai untuk YouTube? Komen dekat kita punya live ni. You rasa untuk YouTube apa size ratio yang sesuai? Okay, untuk YouTube pada saya dia tak ada isu sangat. Sebab apa? YouTube ni so saya ada dua konten yang saya share kat sini. Yang tudung krim ni adalah konten saya secara menegak. Macam ni menegak. Jadi YouTube ni kalau kita tengok secara gunakan phone, kalau kita ambil video tu secara menegak pun dia akan full screen. Cumanya dia tak best bila kita tengok dekat PC ataupun dekat smart TV, dia akan jadi panjang lah, kiri kanan tu akan jadi hitam, blank. Kalau saya upload dekat YouTube secara melintang macam ni konten saya, jadi sebabnya kalau konten melintang ni, phone kita ni dekat YouTube ada button kan untuk kita switchkan kepada melintang. Even dekat PC pun kita memang melintang, automatic melintang. Dekat smart TV pun melintang. Okay, so kalau melintang untuk size screen kita sekarang adalah 16:9. Okay, jadi sangat penting untuk you tahu, you edit video untuk apa. Kalau you nak content you tu dekat YouTube, macam saya content creator kan, dekat YouTube ataupun sebagai corporate, video corporate, mesti 16:9. Tetapi kalau just memang semata-mata untuk media sosial, macam saya tadilah 1:1 ataupun 3:4 ataupun kalau TikTok, yes, 9:16. Okay. Jelas Okay. So, are you ready? Kita nak teruskan dengan kita punya praktikal. So untuk hari ini saya sebenarnya dah sediakan 4 tutorial untuk you all. Okay. Tapi kita tengoklah yang mana sempat. Sebab saya diberikan masa sejam. Kalau lebih sikit pun mungkin lebih 10 minit macam tu je lah. Jadi tengoklah kalau kita sempat 4, Alhamdulillah. Kalau kita hanya sempat 2, setakat 2 saja. Tapi konten ini memang saya dah letak dekat channel Telegram tersebut dan hasil editing tersebut pun saya dah share dekat channel Telegram tersebut. Jadi you all boleh tengok dan boleh agak-agaklah. Saya punya pendekatan hari ini adalah editing yang paling simple. Okay? Sebab saya percaya ramai mungkin yang tengok live kita pada hari ini adalah orang yang baru nak start. Okay? So kita switch kepada kita punya screen phone. So ini adalah paparan, ini adalah Android. Tetapi paparan CapCut sama ada untuk Android ataupun iOS adalah sama saja. Okay, sekejap saya tukarkan saya punya kamera. Nanti you all tak nampak muka saya, penat makeup hari ni. Kan. Excuse me, boleh saya minum sekejap Kering pula tekak. Okay. So ini adalah paparan CapCut. So bila you klik saja CapCut ni, saya back Bila kita klik saja pada CapCut, so ini adalah paparan yang you akan terima. So saya terangkan dahulu apakah features-features baru yang ada pada CapCut compare kepada CapCut yang lama. So kepada yang pernah tengok yang selalu follow live dekat PPWN Selangor ni,
Saya sebenarnya tahun lepas saya pernah mengajar kursus yang sama dengan tajuk yang sama dan saya mengajar CapCut juga. So, tapi pada masa tu general lah, bukan untuk bisnes, tapi hari ini kita lebih kepada bisnes. Jadi kalau you tengok video tersebut, interface CapCut tu dah berubah. Dulu dia masih lagi totally free, tetapi sekarang dia dah ada yang pro. Okay. So ini adalah paparan dia. So yang baru ni adalah ke atas tu you nampak prompter, caption, retouch and camera. Prompter ni macam ni kalau saya buka nampak tak? Prompter ni maksudnya untuk orang yang mungkin tak berapa fasih nak bercakap, kena tengok teks dan sebagainya. Kalau kita tulis kat tangan nanti kan mata kita akan sekejap tengok kat kertas, sekejap tengok kat tangan, sedangkan kamera kita kat sini. Jadi bila orang tengok video tersebut orang kata dia ni nak cakap dengan aku ke ngapa kan, nampak eye contact tak ada. Jadi bila kita ada prompter macam ni, you type lah you punya skrip nak cakap apa ataupun letak point-point supaya tak terlupa kan. And then you record macam ni, macam selfie tu kan. Jadi mata kita tengok kamera, at the same time kita boleh baca kita punya prompter. Okay, jadi prompter ni panjang jugalah sebenarnya. Nanti dia akan, let's say lah kita try Okay, dia ada countdown lagi. Hi, I am CapCut, bla 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 bla. Nampak tak? Dia punya wording tu dia boldkan dan dia juga naik ke atas. Jadi dia sangat memudahkan kita. Dah siap tu, stop dan kita boleh terus edit kemudian. Jadi prompter tu hanya guidance saja kepada kita dan dia tak akan appear pun dalam video tu. Okay, itu adalah antara features yang barulah. Okay, caption ni pula adalah dulu pun caption ni dah ada tapi dia tak berapa wow sangat. Contohnya saya tak ada banyak. Okay, caption ni sekejap saya buatlah sekejap. Mana teleprompter tadi? Hai, nama saya Ana. Saya adalah tenaga pengajar untuk kursus kita pada petang ini di FB PPWN Selangor. Okey. Kemudian saya tekan edit lah. Okey, caption ni ada kat sini. Saya tekan bila kita nak buat editing, apa yang kita nak edit, kita mesti klik pada skrin kita menunjukkan itu yang kita nak edit. Macam kita tunjuklah. Awak, saya, macam tu. Kena tunjuk, saya nak edit yang ini, tekan dia. So bila saya tekan, nampak dia punya kotak ni ada putih. Kemudian you bawa ke tepi ni. Sekejap tak jumpa lah kat mana. Boleh tak saya skip dahulu? Kalau saya jumpa saya akan bagi tahu okay. Tak apa, kita akan go back balik. Kadang-kadang sebabnya dalam CapCut ni dia banyak hidden. Sometimes saya tak ingat dia hide dekat features yang mana. Nanti saya akan go back kepada untuk auto caption tu. Okay, tak apa. Dan yang best juga, apa saja apps kita ni dia tak ada button save. Tapi walaupun dia tak ada button save, tapi dia akan auto save. Jadi kalau saya pangkah pun tak apa. Dia sebenarnya InsyaAllah ada. Okay, nampak tak? Ni adalah tarikh atas sekali tu 2023 05 bulan ni 08. Tarikh hari ni kan. So sebenarnya dia ada. So tak apa, kita akan kembali kepada yang ini untuk auto caption. So tadi dekat Telegram tu, channel Telegram. Okay, We Editing by Ana Patania. Ada banyak yang dia punya starting material kita adalah saya dah buat content editing untuk FB PPWN. Jadi kat bawah starting daripada saya punya ayat tersebut adalah konten-konten yang kita akan gunakan serta contoh-contoh editing yang saya dah gunakan dan saya upload dekat TikTok. So saya memang buat affiliate dekat TikTok. Jadi alang-alang saya buat tutorial untuk you all petang ni, saya memang terus upload konten tersebut dekat saya punya TikTok. Nak menjual, nak juga kaya kan. Okay, dan saya dah download dah material tersebut. Okay, kita go kepada
konten yang pertama. Okay. Sorry, tekak kering sikit. Okay. Memang banyak video-video yang you boleh download daripada Pinterest dan sebagainya. Dan you boleh buatlah dekat you punya account you punya business tu kan. Tetapi saya secara personally sebab ada orang mempunyai pendapat yang berbeza. Saya secara personally merasakan ia adalah satu perbuatan yang kurang beretika lah kalau kita simply ambil video yang orang lain buat dan kita claim itu sebagai kerja kita. Sebab kita ni nak berbisnes, kita nak dapat pendapatan, nak dapat duit. Macam mana kalau orang tersebut yang kita ambil video dia tu tak reda, tak halalkan. Jadi mungkin yang kita gunakan video dia tu pendapatan tu tak halal lah kan. Itu something yang pada saya kita perlu fikirkan dengan mendalam. Jadi kalau saya sendiri buat konten untuk TikTok, saya make sure video tersebut saya ambil daripada seller itu sendiri. Biasanya saya akan PM pada seller tersebut bagi tahu boleh saya gunakan video you sebab saya nak buat affiliate untuk produk yang you jual. So dia kata boleh ambil je, tapi for sure kalau kat TikTok you kena edit banyak sikit editing lah sebab TikTok ni dia akan check you punya copyright. Kalau tak banyaklah violation rules dia. Okay. Tapi untuk Shopee saya tak rasa dia ada check untuk copyright. Tapi again saya ingatkan kalau kita nak dapatkan keberkatan so kita kena make sure sumber kita pun adalah sumber yang berkat. Macam tu. Okay. So let's say sekejap saya tak ada konten ni. Okay, tak apa. Let's say saya gunakan konten yang blank, hitam saja. Dan saya nak edit gambar video ini. So kita klik saja video ini. Okay. So ini adalah jersey Muslimah Joyah. Ada banyak video sebab owner dia rajin buat video. Jadi saya pun sukalah juga, senang kan. Sebab saya nak buat affiliate ni saya pun tak adalah rajin sangat. Jadi first saya nak buat collage. Collage ni yang paling simple. Okay, collage ni nampak tak kat bawah tu ada collage and add. So collage ni, so saya akan pilih, let's say saya akan pilih ada 4 konten kat sini. So saya akan klik baju biru, baju merah, baju dark blue ni dan juga baju pink baju pink ni. Okay, 4 collage and then saya klik collage. Nampak tak? Dia terus susunkan 4 video tersebut dan kalau saya play pun jadi 4 konten ni akan bersama-sama lah. Okay, ini adalah satu cara untuk kita editing dan ada banyak collage yang you boleh pilih. Jadi pilih mengikut kesesuaian. Okay, macam saya sebab konten asal ini adalah daripada TikTok. Jadi tak sesuai kalau saya ambil template yang landscape. Jadi saya akan ambil sama ada yang ini ataupun yang ini. So I don't want so tapi saya akan pilih yang first ni. Kemudian ratio. Ingat ratio. Sekarang ni saya nak edit untuk video ini saya nak upload dekat TikTok. Jadi you rasa apakah ratio yang sesuai? Ya betul, ratio yang sesuai adalah 9:16. Nampak even 9:16 ni pun dia dah letak ikon TikTok. So nampak bila saya switch kepada ikon TikTok, okay, tadi yang ni kan, bila ikon TikTok dia terus switch dan video ini pun memang asal dia video yang menegak macam ni kan. Jadi dia terus fit nicely. Okay, and then kita klik continue. Okay. So nampak kan sebenarnya dia ada 4 video. Sampai sini video yang pink tu dah hilang. Jadi bila kita buat collage macam ni, kita kena pastikan bahawa duration video ini akan tamat bersama-sama. Kalau tak dia macam pelik lah. Tinggal 3 video. Tengok last kali tinggal 1 video, tak cantik, tak kemas. Jadi macam mana kita nak buat? Tadi saya kata untuk CapCut ni
dia ada multiple layer, multiple track, tetapi yang tak bestnya dia adalah hidden. Dia ada 4 macam mana saya tahu 4? Sebab kita memang ada 4 video. So bila 4 video patutnya ada 4 layer kat sini, tetapi dia hanya aktif 1 layer. Apa yang saya buat, nampak tak macam ada balloon kat atas tu? Balloon tu menunjukkan kat situ adalah dia hiddenkan layer. So saya klik pada balloon tersebut, barulah ada 4 layer. Nampak 4 layer. Jadi bila macam ni, saya kena pastikan bahawa baju biru muda ini pun, okay, nampak bila saya pilih layer biru muda tu dia akan macam ada border putih sikit. So border putih sikit tu menunjukkan bahawa layer itu yang saya pilih. Jadi saya pergi dekat, first saya pergi pada layer baju pink sebab saya nak bagi tahu dia kat mana dia end. Okay. And then nampak tak ada macam garisan. Okay, garisan tu kita panggil dia timeline ruler lah, timeline ruler. Jadi saya just nak bagi tahu kat situ yang saya nak gunting, saya nak potong. Okay, and then saya klik pada layer baju biru muda, saya split. Nampak tak icon split? Saya split. Bila saya split, dia seolah macam kain yang kita gunting. Jadi daripada sehelai kain, bila kita gunting dah jadi 2 helai kain. Jadi sekarang ni nampak tak yang garisan putih tu, border putih tu ada pada yang sebelah kiri dan ada sebelah kanan. Nampak ada perbezaan. Jadi yang sebelah kanan tu saya nak delete. Kat mana delete? Carilah button macam tong sampah. Okay, so saya minta maaf sebab saya memang setting saya punya CapCut saya English. Sebab bila Malay saya tak faham. Tapi ada orang yang memang settingkan phone dia bahasa Melayu kan. Jadi mungkin perbezaan terms tu sajalah antara terms bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, tetapi ikon tu tak berubah. Okay, jadi saya harap you boleh faham lah. Walaupun saya guna kata delete, mungkin dekat phone you padam, then dia adalah benda yang sama. Okay, dia hanyalah perubahan. Nampak bila nampak layer ni sebenarnya 4 tapi dia hidden kan. And then yang merah ni pun, saya boleh klik juga, kita tak nak alihkan garisan sebab kita nak supaya dia tamat betul-betul sama antara keempat-empat video tersebut dan saya split juga, saya split. Saya gunting dan saya buang yang sebelah kanan. Okay, so nampak 3 layer ni, 3 video ini, pink, merah dan biru muda ni dah sama. Okay, yang last sekali adalah layer untuk biru, royal blue, navy blue ni. Saya klik dan saya split. Dan saya delete. Okay. So cuba kita play. Okay. So bila saya play nampak tak dia berhenti bersama-sama. Tak ada satu layer pun yang hilang. Tapi mesti you all tanya, boleh delete belakang je ke? Depan tak boleh delete ke? Sebenarnya boleh. Okay, let's say lah saya undo saya undo satu step. Okey, saya undo lagi. Katakanlah yang baju biru navy blue ni, perempuan ni kan banyak sangat biru dia kan. Navy blue lah, royal blue lah kan. Okey. Saya mungkin nak start dia punya gambar ni daripada dia ambil handbag. Tengok pada gambar atas sekali sebelah kanan. Okey, dia ambil handbag tu dekat sini contohnya. Jadi saya klik pada layer navy blue dan saya split. So saya nak buang yang mana? Saya nak buang sebelah kiri. Okay, yang mula-mula sekali. So saya klik sebelah kiri dan saya aktifkan sebelah kiri dan saya cari button delete. Okay. So pada layer 2, 3, 4 dan seterusnya, bila kita delete dia tak akan automatically rapat ke kiri. Dia tak akan rapat ke soft tak. So kita yang kena bawa video ini, klip ini ke kiri. Sebab apa? Kalau tak nanti dia jadi rongak lah. Bila yang video lain ada tapi video navy blue tak ada, bila kat sini baru dia ada. Jadi apa yang kita nak buat, kita klik klip ini. Nampak tak bila saya klik dia macam agak kelabu kan? Bawa dia rapatkan soft. Dan you akan rasa dalam phone you bila dia dah rapat ataupun sama garisan, dia akan rasa sedikit vibrate pada phone. You akan rasa vibrate dan even telefon ni pun akan berbunyi sikit macam macam tu. Okay? Okay, jadi okay, dah sama kat depan.
Jadi kat belakang ni kita nak samakan balik. So macam mana nak samakan balik? So jangan agak-agak Kalau agak-agak ni mata kita ni bukannya tepat. Jadi saya akan bawa lebih sikit dan saya akan klik je mana-mana layer. Nampak tak? Bila saya klik, dia akan automatically rapatkan. Garisan timeline tu akan automatically rapat dekat end pada baju biru muda tu. And then saya klik pada baju navy blue dan saya split sekali lagi dan saya buang sebelah kanan. Jadi kita buang depan dan sedikit kat belakang. Nampak tak sama? So adalah benda yang tak sama ni. Okay. So satu cara lagi adalah saya gunakan jari saya, my magical touch ni untuk besarkan skrin. So bila, nampak tak? So bila saya besarkan skrin ni, tujuan dia adalah kita nak besarkan kita punya timeline. Dia tak akan ubah duration tapi ia akan memudahkan kita untuk cut supaya cut kita adalah lebih tepat. So bila saya besarkan secara ni, so saya mendapati bahawa nampak you nampak dekat saya punya screen bahawa duration antara baju pink, merah dan biru tu tak sama. Bila kita besarkan timeline tu, baru kita akan dapat detect bahawa dia tak sama. Jadi macam mana nak samakan balik? Okay. Bila saya klik pada baju merah, bila saya tarik, saya boleh tarik je ke depan, ke belakang. Bila dah sama, you akan rasa getaran, vibrate. Getaran, macam getaran dan juga bunyi sebenarnya. Okay, baju biru ni pun sama, saya akan tarik dan saya tolak, dia akan rasa vibrate. So vibrate tu maksudnya dia dah sama. So don't worry. Okay, yang satu lagi ni pun saya akan tarik dan vibrate. So kita try play. Bila kita try play, okay. So saya kecilkan balik timeline supaya senang untuk saya play. So you akan nampak bahawa dia berhenti sama. So itu adalah cara untuk kita susun dan juga split. Split tu maksudnya potong. Okay. Let's say lah kita nak letak tajuk lah kan, so supaya bila orang tengok kita punya video tu orang tahu kita jual apa. Okay, so kat sini memang dah tak adalah teks tu. So kita nak kena tambah teks. You pergi pada back ni adalah pada ni macam ikon V sengit. Itu adalah back. Untuk kita pergi kepada main. So you nampak tak teks? Teks ni tulisan. Okay, klik pada teks. Okay, dekat teks ni ada auto caption ni. Auto caption adalah untuk teks yang tadi saya ajar. Okay, so teks ni, kalau add teks ni maksudnya you type dan you letak you punya nak bold ke, nak ada outline ke. Okay, saya tunjukkan. So let's say saya kata jersey Joya. Joya. Okay. Dah ada tulisan tapi tak nampak kan. So kita boleh tarik daripada skrin ni, kita boleh besarkan. Okay. Itu adalah satu cara untuk kita besarkan. Kemudian bila macam ni dia tak cantik. Jadi kita pergi pada style. Okay, dekat style ni adalah font-font yang ada. So kalau you nampak font tu ada simbol arrow anak panah, itu maksudnya font tu belum download. Jadi kena download lah. Tapi syarat untuk download kena ada internet. Jadi let's say saya gunakan apa yang menarik sikit. Okay, jersey Joya. Saya gunakan ni lah soap. Bila soap ni tulisan dia gemuk sikit. So bila gemuk saya kena kecilkan sikit Satu lagi, bila you nak edit, you kena faham tentang paparan skrin tersebut. Kalau macam TikTok kalau acik-acik di luar sana tak pernah tengok TikTok, tolong tengok TikTok. Sebabnya kita kena faham interface kat mana kita nak upload. Kalau TikTok you kena faham, nanti bila kita upload video, sebelah kanan tu, bila kita tengok skrin sebelah kanan tu akan ada button untuk profile, untuk share, untuk komen, untuk like. Jadi button-button tu akan mengganggu tulisan. Kalau tulisan kita ni macam jersey Joya sekarang ni, nanti huruf A atau H tu mungkin akan tertutup dengan simbol love, simbol like tersebut, ataupun tertutup dengan simbol ataupun ikon untuk komen. Jadi make sure tulisan kita ni kecil sedikit.
Ataupun kalau you tak nak kecilkan sikit, you nak besar juga, okay, pergi pada J tu, you tekan enter untuk jadi 2 baris. Jadi then you boleh besarkanlah sikit. Faham? Okay. Tapi tak cantik macam mana? Tak nampak lah tulisan ni warna putih. Jadi dekat style ni tadi, okay, kita dah pilih font Font adalah jenis tulisan. And then you pilih style. So style saya adalah saya nak ada tulisan warna kuning dengan outline warna hitam. So saya boleh pilih. Ataupun saya nak pilih warna pink dengan outline warna merah. Cantik, gegel gitu kan. Okay, itu adalah style. Kemudian dekat style itu juga, you boleh juga pilih stroke. Stroke ni adalah outline tu lah. Okay, sekarang ni outline dia warna, dia bukan merah lah, macam merah jambu. Let's say lah saya nak tukar kepada warna oranye. Nampak warna oranye? Tak nampak sangat Saya tukar kepada warna purple. Nampak? Itu adalah stroke. Stroke ataupun outline adalah benda yang sama, tetapi mungkin term sajalah, istilah saja berbeza. Tapi dia adalah benda yang sama. Kalau glow, okay, glow ni ada version macam mana macam glow in the dark macam tu sikit. Okay, sekarang ni glow dia warna putih. Let's say saya nak pilih glow tu warna kuning. Nampak tak ada kuning sikit? Ada nur sedikit di situ. Kalau saya nak tukar warna biru, so ada nur biru di situ. So penggunaan warna ni pun janganlah terlalu berwarna-warni. Nanti orang tengok pun pening kan? Okay. Mana glow tadi? Okay, shadow. So nanti you bereksperimen lah spacing. Okay, spacing ni penting pada saya. Spacing ni, kalau sekarang ni jersey Joyah itu adalah jarak antara baris. Kalau saya besarkan scale, ini adalah satu cara untuk kita besarkan atau kecilkan saiz selain daripada kita manually tarik dekat screen. Okay. Karakter ni adalah jarak antara setiap huruf karakter. Okay, you boleh adjust manually kalau you nak adjust. Kalau tak nak adjust pun rasa macam dah suka, tak payah usik lah. Biarkan saja. Tapi saya nak ajar, kenapa? Sebab sometimes bila macam ni, tulisan tu macam tengah-tengah sangat. So saya nak jarakkan sedikit. Okay. Okay. Apa lagi dekat style ni, selain pada style, effect. Effect ni pun lagi best. Kalau katakan dekat style ni rasa macam tak cukup cantik lagi, boleh pergi pada effect, terus pilih. Terus cantik. Okay. So you boleh gunakan creativity lah. Kadang-kadang benda ni galik. Jadi galik. Buat apa tu edit? Padahal kau edit apa sangat pun, nak pilih tulisan je. Sebab benda ni memang galik. Jadi kalau dah dekat waktu semayang tu, semayang dululah. Kalau tak akan jadi semayang lambat. Okay. So you boleh pilih ada trending, basic dan pelbagai lagi kategori. Animation. Okay. Sekarang ni saya tunjukkan dulu Bila saya play jersey Joyah ni, tulisan tu kejung macam tu. Okay. Let's say saya tambah animation. So saya nak tambah animation, saya klik balik pada tulisan. Nampak tak ada kotak putih tu? Saya klik balik pada tulisan, pergi pada style ataupun kat sini pun dah ada animation. You boleh nak tengok tulisan tu bergerak macam mana. Okay, inilah saya ambil yang paling biasa. Dia ada 3 kategori, in, out, loop. So in ni maksudnya macam mana tulisan tu nak masuk. In. Kalau out macam mana tulisan tu nak ending lah, nak berakhir. So saya biasanya in dengan out sajalah, saya tak akan buat loop. Kalau loop ni dia akan berpusing-pusing. So saya memang sangat jarang guna loop. Sometimes yes, kita perlu gunakan loop. Sometimes jarang lah. Let's say saya gunakan in, saya nak ambil typewriter. So macam mana dia ejakan jersey Joyah. Dan kat bawah ni slider ni adalah tempoh masa. Let's say lah sekarang ni saya ambil 0.5. Okay. Nampak macam mana tulisan tu, dia mengeja pun laju. Kalau saya besarkan kepada 2.3 lah 3, nak eja pun baru macam budak baru belajar mengeja. Jadi berapa yang automatically dibagi tu adalah by default diberikan oleh kita punya CapCut. Kalau tak nak edit pun tak apa, tak payah usik pun tak apa. Okay, itu adalah animation. So ini bubble. Bubble ni kalau kita nak keluarkan call out punya icon dan sebagainya. Tapi jarang saya gunakan. Okay. Saya nak ubahlah. Saya punya tulisan ni tak cantik. Mungkin saya akan gunakannya biasa saja. Tak naklah saya akan gunakan. Yang ni cantik. Okay. Dan cantik ni adalah subjektif. Cantik di mata saya belum tentu cantik di mata you.
belum cantik lagi di mata Encik Faizal, belum lagi cantik di mata Encik Abu. Jadi cantik ni adalah subjektif. Okay. So kita cuba play Jersey Joya. Okay. So nampak dia macam agak jerking. Tak apa sebab dia belum lagi render So dia akan sedikit jerking macam tu. So nampak bila ini adalah kita masukkan in animation. Macam mana pula kalau out animation? So kita klik balik pada teks kita. Pergi pada animation. So saya akan pilih out animation. Sebab out animation saya nak bila dia nak habis tulisan tersebut dia tak terkejut. So saya mungkin akan pilih fade out. Supaya okay. Sekarang ni dia mengeja Jersey Joya and then nampak tak dia nak habis tu dia perlahan-lahan dia fade. Perlahan-lahan dia jadi samar. Itu adalah in, out. Okay, tulisan. And then you nampak tulisan ini bila dia habis sampai sini dia dah tak ada tulisan. Okay, nampak Jersey Joya lepas tu dia fade, hilang, dah habis. And then dah tak ada dah tulisan. Jadi terpulang pada you. Kalau you rasa you nak tulisan ini sampai habis video, then you tarik saja daripada tepi ni, tarik saja sampai ke mana you nak dia habis. Ingat bila dah sampai sini, hujung sama dengan hujung dia akan rasa vibrate. Jadi bila macam ni, bila saya play, tulisan ini akan berada sepanjang video, cumanya bila dah dekat habis dia akan fade. Okay, so yang mana lagi cantik? Yang first tadi ke yang kedua ni? Okay, you yang tentukan. Okay, kemudian apa lagi? Tulisan ni, okay, tadi kita gunakan, maksudnya kita buat tulisan tu secara manual. Let's say saya nak tulisan tu secara template. Template yang ada pada CapCut ni tulisan dia memang pada saya dah cantik lah. Tapi ada yang pro, ada yang free lah. Jadi kalau kita sebagai free user, kita pilihlah yang tak ada perkataan pro. Tapi kalau kita adalah pengguna yang pro, then pilihlah pro. Okay, ada soalan ni. Okay, macam mana nak tahu yang ada copyright? Okay. Okay. Sekejap saya akan jawab soalan ni mungkin di akhir lah supaya nanti kan saya tak sempat habis mengajar pula. Okay, ini adalah template-template yang ada. So kita nak free ni kita pilihlah yang free. Jadi tapi ada juga free tapi dia tak, bila saya tekan-tekan tak boleh. Contohnya second round. Tulisan ni saya cuba gunakan iPhone dan juga Android, tak boleh masuk. So saya tak tahu dia ni nak bagi free tapi tak nak bagi pula kan. Jadi kadang-kadang kena try and error lah, kita kena berpuas hati seadanya lah, nama pun free user. Super delicious. So bila yang template ni dia dah ada animation sekali. Jadi senang kerja kita. Jadi that's why antara kenapa saya switch back kepada CapCut, sebab text template dia banyak pilihan dan senang lah. Okay, let's say saya nak super delicious ni, dia boleh ubah teks dia tapi warna semua tak boleh ubah. Contohnya super delicious ni, saya klik pada super delicious. So nampak tak dia ada kotak kat situ, then kita boleh highlight dan delete dan kita boleh type balik. Sangat cantik. Cantik pula. Cantik. And then kita tanda seru. Type lah macam biasa. Kalau kita nak satu baris saja, so pergilah dekat cantik ni. Jadikanlah satu baris. Tapi sebab bila kita bermain dengan template, sometimes dia memang macam mana pun dia dah setkan benda sebagai dua baris. So terpaksa dua baris. Dan sama jugalah bila teks template pun kita boleh besarkan atau kecilkan mengikut kesesuaian. So mungkin maksudnya kat sini, okay, tadi kita dah letak Joya. Okay, so kat sini mungkin saya nak ubah sikit. So bila kat sini pun saya nak letak tengah. So bila Joya ni dah fade, keluar pula sangat cantik. Okay, kita play Jersey Joya, sangat cantik. So dia punya duration, kalau kita gunakan text template ni, duration dia punya effect tu, animation tu tak boleh nak ubah sebab dia dah nama pun template kan. Cuma kita boleh ubah wording sahaja. So dalam text template ni ada banyak
kategori. Dia ada trending, 3D, title, media sosial dan sebagainya. Nanti you all explore. Okay, saya tak boleh nak explore semua, nanti tak siap. Okay, let's say saya back saya tadi accidentally back. So, nampak video ni ada dan dia disavekan dengan tarikh hari ini 05. Kenapa 05? Sebab yang first tadi adalah 04. Itu adalah video keempat yang saya buat pada hari ini. So 05 adalah video yang kelima yang saya buat hari ini. Let's say lah bila macam ni kita tak susah nak cari balik kan. Kadang-kadang kita edit bukannya terus siap. Yelah baru tengah edit tiba-tiba suami balik kerja. Dah kena buatkan air untuk dia. Tengah baru nak buat sikit anak menangis. Kena stop. Tapi jangan risau, apa yang kita buat insya-Allah akan auto save. Saya tak pernah mengalami masalah apa yang saya buat tu hilang. Tak pernah. Setakat ni tak pernah lah kan. Na'uzubillah, tak nak lah. So bila kita nak rename, titik 3 ni, titik 3 and then rename. And then so saya boleh renamekan dengan apa-apa saja tajuk yang you rasakan sesuai. Jersey Joya and then click OK. Nampak Jersey Joya and then even tarikh hari ni, masa bila yang dia last auto save dan berapa size editing ni pun akan disimpan. Okay, then bila kita nak sambung balik, klik saja. Dan tapi dia nilah jangan panik, tekan saja macam ikon balon tersebut akan keluar balik 4 layer. Okay. So let's say lah dah siap. Okay. Let's say dah siap, kita dah nak upload. Dia tak boleh terus upload Kita tengok ke atas, nampak tak 1080p. Ini adalah resolution. So you kena klik dulu kat sini. Okay, sekarang nampak resolution ni untuk CapCut dia up to 2K/4K. So dia depends kepada video asal you juga. Okay, so saya akan pilih yang paling besar. Okay, you tengok kat bawah sekali dia ada buat estimated file size. Bila saya letak 1080, file size dia adalah 9 MB. Bila saya pergi kepada 2K 4K, size dia dah 21 MB. Maksudnya lebih besar. Frame rate by default adalah 30. Okay. Kalau saya pergi kepada 60, nampak dah jadi 39. Tak apa. Kemudian code rate ni pun sekarang ni dia akan pilih tengah-tengah lah recommended. Kalau saya nak besarkan lagi, nampak size saya daripada 39 dah jadi 43 MB. Jadi kalau setakat video saya ni duration dia berapa saat je? 5 saat saja. Jadi saya tak kedekut space lah. Okay, so saya kata okey lah kalau status setakat 43 MB ni tak ada masalah. But sometimes saya punya editing saya ada yang lama 20 minit, 30 minit, sejam pun ada. Jadi bila duration yang lama macam tu saya tak boleh terlalu baik hati sangatlah. Saya terpaksa catu kepada 30 MB ataupun tapi resolution saya tetap akan setkan yang paling tinggi. Sebab tujuan saya adalah sebab bila duration kita lama, jadi size file tu besar. Jadi saya kena kurangkan sikit, kecilkan sikit size file tu dekat 30 dengan yang tengah-tengah saja. Okey. Kemudian ke atas tu nampak tak arrow ke atas tunjuk tunjuk langit tu and then you tekan saja. So exporting. Ini adalah proses rendering. Semasa proses rendering ini jangan gatal tangan pergi back kepada WhatsApp, Facebook lah apa. Biarkan dia bekerja. Okay. Kalau setakat 5 saat ni sekejap saja. Tapi kalau duration you lama, macam saya editing 20 minit, 30 minit memang lama. Jadi sometimes bila dah tengah rendering tu, buatlah kerja lain. Tapi jangan usik dia. Okay. But sometimes bila editing yang lama, semasa saya gunakan KineMaster, bila saya plug-in saya masa tu, bila saya tengah rendering je, exporting tu, saya akan cucuk dengan saya punya kabel tu, charge. Baru cepat sikit. Tapi dengan CapCut ni, setakat ni saya tak pernah mengalami masalah lah. Maksudnya tak perlu pun saya charge. Tapi just in case, bila you export itu, kenapa macam lambat sangat kan? So you cuba charge. Mungkinlah dia perlukan power untuk bekerja. Okay. So bila dah done, then you boleh share lah dekat you punya platform perniagaan you. TikTok ke apa kan. So nak bercakap tentang TikTok ni, nanti kan panjang pula kan. Saya ada lagi 25 minit je. Tak apa, saya percaya dekat nanti akan ada lagi kursus TikTok. Bila ya Puan Nurul?
Dah sejam ni kan? Okay. So TikTok ni akan ada lagi kursus akan datanglah saya tak ingat tarikh dia. So you all boleh follow lah PPDWN punya Facebook ni, nanti akan ada kursus TikTok. Ada banyak lagi yang you all boleh follow lah. Okay. So kita ada lagi 3 tutorial tapi tak sempat nak habis. Tak apa, you all boleh tengok dekat saya punya channel Telegram tu, bahan-bahan tu dah ada. Nanti you all boleh cuba try sendiri, and then cuba tengok juga dekat tutorial saya dekat YouTube. Mungkin previous yang saya pernah buat sebelum ni adalah konten-konten macam mana nak edit dekat CapCut yang you all boleh gunakan. Boleh tengok balik tutorial tersebut, dan saya nak menjawab soalan. Okay, macam mana nak tahu copyright ataupun tidak? Biasanya lagu-lagu popular ni memang ada copyright lah. Lagu-lagu popular memang copyright. Kalau dekat TikTok, okay, kalau dekat TikTok, lagu-lagu yang dia bagi pada you tu adalah lagu-lagu recommended tu, biasanya lagu-lagu yang you boleh gunakan. Tapi kalau you register as a seller untuk buat affiliate ataupun sebagai seller yang memang ada produk sendiri, bila you tambah beg kuning tu, you akan pergi kepada copyright song. Itu kat TikTok. So tapi copyright song tu tak best. Tapi adalah beberapa cara yang kalau dekat TikTok dulu saya cerita kalau kat TikTok. Kalau dekat TikTok tu dalam seminggu sekali macam tu, TikTok memang akan bagi notification mengatakan apakah lagu-lagu yang trending. So make sure you save sebagai favorite semua lagu-lagu trending yang TikTok suggest pada you, sebab kita tak tahu lagu trending mana yang you boleh gunakan sebagai seller punya copyright free. Okay? Itu sebagai kalau TikTok lah. Kalau YouTube tu memang try and error saja. Kalau KineMaster, okay, KineMaster dia YouTube friendly. Banyak lagu-lagu dalam KineMaster yang tak ada isu pun copyright dekat TikTok. That's why bila saya buat editing dekat CapCut, saya ada masalah copyright dekat lagu-lagu YouTube. Jadi apa yang saya buat, biasanya saya letakkan, cari lagu-lagu. Tadi kan saya ada share link-link macam daripada band sound dan sebagainya. Itu ada lagu-lagu copyright free. Dekat band tu banyak sikit lah. Dekat YouTube library pun ada copyright free juga tapi kurang menarik. So pergi pada band sound, kat situ ada banyak lagu-lagu copyright free yang boleh gunakan. Okay, Telegram link. Sekejap je. Satu lagi. Boleh ke kalau saya drag yang atas tu? Okay, tadi tu saya rasa Encik Faradi. Saya rasa saya dah jawab soalan Encik secara tidak langsung lah. Okay, link untuk YouTube tu. Okay, sekejap macam mana saya nak share? Sekejap. Boleh tak Encik Sofi Yaakob, nanti saya akan balas soalan Encik dekat komen dekat Facebook sebab saya pun macam panik sekarang. Dah panik sebab masa dah time kan. Saya akan balas soalan Encik tu dalam komen. So saya akan copy link Telegram channel tu dalam link tersebut. Dan kalau you all ada soalan lain, you all channel tu tak boleh tu kan. Tapi saya rasa kalau you dah masuk dalam channel saya tu, you boleh PM saya dekat Telegram. Katakan kita ada lagi 3 tutorial kan tak sempat nak cover, masa sangat mencemburui. Jadi you all boleh PM saya dekat Telegram, tanyalah macam mana. InsyaAllah saya boleh guide you pula dekat Telegram. Sebab nak ajar hari ni tak sempat. Okay? Dan insyaAllah mungkin kalau saya sempat, saya akan buat sedikit tutorial ringkas untuk macam mana nak buat another 3 tutorial tu. Dan saya akan share tutorial tersebut dalam channel tersebut. Jadi make sure you follow lah channel tersebut supaya you dapat material. At the same time, you akan dapat tutorial saya yang lain dalam channel tersebut. Okay? Saya rasa setakat hari ini sahaja saya boleh kongsikan kerana masa sangat mencemburi kita. Okay, masa sangat mencemburi. Tapi you all boleh pergilah dekat YouTube saya, ada banyak tutorial berkaitan video editing yang saya dah kongsikan. You all boleh tengok kat situ, boleh belajar kat situ dan boleh PM saya dekat Telegram. Alright, so terima kasih kerana mengikuti live PPWN Negeri Selangor pada petang ini. So jangan lupa kita ada banyak lagi live yang dianjurkan oleh PPWN Negeri Selangor sepanjang tahun ini. Pastikan you all follow FB PPWN Negeri Selangor untuk mengikuti
tutorial ataupun kursus-kursus lain yang pastinya menarik. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.